Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakimi bin Razali, nombor metrik 276751 daripada kumpulan 2 Ipoh. Apakah yang dikatakan komunikasi perundingan antara budaya? Terdapat banyak tarifan komunikasi, antaranya ialah interaksi yang berlaku antara satu individu dengan individu yang lain bagi mencapai satu matlamat yang sama. Proses berkongsi maklumat dan idea yang melibatkan aktiviti bentuk lisan, pertuturan dan bukan lisan, iaitu pergerakan badan, yang akan memberi kesan terhadap interaksi manusia. Apakah yang dikatakan dengan perundingan pula? Perundingan dapat ditarifkan proses tawar-menawar dalam usaha mengurangkan perbezaan dan mencapai satu kesepakatan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Manakala budaya pula ialah persekitaran budaya bukan sahaja memaparkan persepsi, malah menjadi alat untuk menyatupadukan kelompok manusia dalam satu komunikasi menerusi pertuturan bahasa yang tertentu. Sebagai contoh, perbezaan antara masyarakat Malaysia dengan masyarakat Amerika Syarikat. Kita mempunyai budaya yang sangat berbeza dengan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Maka kita boleh simpulkan nilai-nilai budaya mempunyai pelbagai jenis latar belakang akan mewujudkan jurang perbezaan yang tinggi dalam komunikasi dan mampu mempengaruhi sesuatu maklumat. Seterusnya, tindakan untuk komunikasi yang efektif. Antaranya ialah perunding haruslah mempunyai elemen bukan lisan seperti pergerakan tubuh, nada suara dan kualiti suara. Komunikasi melibatkan pelbagai aspek non-verbal, termasuklah pergerakan tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan isyarat yang lain. Amat penting untuk belajar pergerakan tubuh dan tangan yang sesuai semasa sesi rundingan dilaksanakan. Ini boleh membantu seseorang untuk meningkatkan kecekapan komunikasi antara budaya. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan perasaan dan emosi seseorang. Senyum, kerutan kening atau ekspresi marah merupakan contoh-contoh ekspresi wajah yang kuat. Pandangan mata yang baik menunjukkan perhatian dan ketertarikan. Mata merupakan tingkap ke dalam fikiran dan perasaan seseorang. Bahasa tubuh seperti pergerakan mengangkat bahu, mengayunkan tangan atau meretapkan tangan juga dapat memberikan tambahan makna dalam apa yang hendak disampaikan. Selain kata-kata yang diungkapkan, nada suara, intonasi dan volume juga memainkan peranan penting dalam komunikasi sebab ianya dapat menunjukkan emosi diri seperti kemarahan, kegembiraan dan keresahan. Seterusnya ialah strategi, iaitu strategi komunikasi yang sesuai digunakan dalam perundingan antara budaya. Iaitu antaranya ialah aspek pembujukan. Strategi komunikasi penting, terutamanya melibatkan situasi perundingan dalam aspek perbezaan budaya. Jurang perbezaan antara budaya dapat dikecilkan dengan aplikasi teknik komunikasi yang tepat dan sesuai ke arah mencapai matlamat dalam rundingan. Ia merupakan satu aliran komunikasi ke arah mempengaruhi seseorang individu untuk bersetuju dengan pandangan yang diberi. Adalah kemampuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan, pendapat atau tindakan yang telah diterangkan. Pemahaman perundingan terlebih dahulu perlu memahami perunding sebelum cuba untuk meyakinkan mereka. Ambil tahu apa yang mereka perlukan atau inginkan. Dengan hal ini membolehkan kita membuat mesej lebih sesuai dengan mereka agar lebih relevan. Seterusnya, credibility. Orang ramai lebih cenderung untuk menerima mesej daripada orang yang mereka percayai. Salah satu langkah penting dalam pemujukan ialah membina credibility dengan menunjukkan bahawa anda cekap dan jujur. Seterusnya, emosi. Perasaan juga penting dalam pemujukan. Mesej boleh menjadi lebih menarik dan meyakinkan jika menggabungkan dengan emosi yang sesuai. Pujukan yang berkesan tidak perlu memaksa pendapat kepada orang lain. Sebaliknya, lebih berkaitan dengan keupayaan untuk mempengaruhi orang lain secara positif dengan menggunakan hujah yang kuat dan bernas. Hal ini mampu mengubah sikap maupun tingkah laku individu terhadap apa-apa maklumat yang telah diterima.
Okey, strategi seterusnya, kemahiran mendengar secara aktif. Kemahiran mendengar secara aktif adalah perkara penting dalam komunikasi. Hal ini melibatkan lebih daripada sekadar mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Satu proses mendengar dengan tujuan untuk memahami, mengkritik, mengingati dan menilai. Tingkah laku yang berkesan, dengarkan dengan penuh perhatian pada perbicaraan dan jauhi gangguan seperti mematikan elektronik dan memberikan perhatian sepenuhnya. Tunjukkan perhatian non-verbal dengan menggunakan ekspresi wajah yang menunjukkan perhatian seperti senyum dan mengangguk. Tengok mata pembicara, tahan diri daripada bercakap atau merespon terlalu cepat. Biarkan mereka selesai bercakap, kemudian barulah memberi respon. Seterusnya, memberikan respon pendek untuk menunjukkan bahawa anda mendengarnya. Contohnya, katakan ya, betul atau saya faham. Ahli perundingan perlu melihat perbezaan budaya sebagai satu perkara yang positif. Contoh, pengurus yang mewakili Malaysia perlu fokus terhadap kemahiran mendengar kerana bahasa yang dituturkan dalam perundingan bersama delegasi barat, terutamanya Amerika Syarikat, menggunakan bahasa Inggeris, iaitu bukan bahasa pertuturan ibunda. Kaedah strategi ini perlu kesabaran yang tinggi dan berfikiran secara terbuka untuk terus berunding sehingga berjaya untuk mencapai matlamat. Kemahiran mendengar secara aktif membantu mencipta komunikasi yang lebih baik, membantu hubungan yang kuat dan menjauhi salah faham. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pemerintah seterusnya, iaitu Nur Hainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hainul Media Jalal, nombor matrik 276504. Saya akan menerangkan apakah tindakan yang patut diambil sekiranya saya menjadi salah satu ahli perundingan yang harus menjadi wakil daripada Malaysia ke peringkat antarabangsa. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengasah kemahiran menyoal. Aspek kemahiran menyoal yang pertama adalah untuk memperoleh maklumat. Apabila kita mengasah kemahiran menyoal, sudah pastinya kita dapat memperolehi maklumat yang kita sangat perlukan dengan cepat dan tepat. Okey, seterusnya adalah tindak balas. Kemahiran menyoal ini akan melibatkan individu ataupun kelompok yang saling bertindak balas antara satu sama lain untuk sama-sama memperoleh idea ataupun maklumat yang ingin diketahui oleh mereka. Seterusnya, yang ketiga adalah hubungan. Apabila kita mengasah kemahiran menyoal, sudah pastinya kita dapat membina hubungan sosialisasi yang lebih baik. Antara manfaat apabila kita mengasah kemahiran menyoal, yang pertama adalah meningkatkan motivasi dengan menggerakkan minda. Yang kedua, apabila kita mengasah kemahiran menyoal, kita dapat menilai sejauh mana pemahaman individu tersebut terhadap soalan yang kita kemukakan. Yang ketiga adalah kemahiran menyoal ini juga dapat menjadikan persekitaran perundingan lebih fleksibel dan juga ceria. Yang keempat adalah apabila kita mengasah kemahiran menyoal, sudah pastinya kita dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan hubungan di antara satu sama lain. Yang kelima, ianya dapat menumpukan fokus kepada matlamat utama yang ingin dicapai sesama perundingan tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan apakah prinsip-prinsip kemahiran menyoal. Yang pertama adalah melibatkan soalan, iaitu individu haruslah bijak dalam merancang dan merangka soalan yang lebih tepat apabila ingin mengemukakan sebarang soalan kepada pihak lawan. Yang kedua adalah objektif soalan tersebut. Individu haruslah sentiasa peka akan kesesuaian soalan agar selari dengan objektif yang ingin diperolehinya. Yang ketiga adalah kecerdasan. Individu harus sentiasa berhati-hati apabila ingin mengemukakan soalan kerana semestinya pihak lawan akan dapat mengenal pasti apakah tahap-tahap kecerdasan individu yang ingin mengajukan soalan tersebut. Yang keempat adalah keberhasilan.
Keberhasilan di sini bermaksud memastikan soalan yang diajukan dapat memperolehi maklumat dan hasil yang diingini. Seterusnya saya akan menerangkan apakah aras-aras kemahiran dalam menyoal. Bloom dalam bukunya Taxonomy of Education Objective telah menerangkan 6 aras dalam kemahiran menyoal, iaitu yang pertama adalah pengetahuan, kedua adalah kefahaman, ketiga adalah aplikasi, yang keempat adalah analisis, yang kelima adalah sintesis, dan yang keenam adalah penilaian. Pengetahuan ini adalah bertujuan untuk menguji daya ingatan. Kefahaman pula adalah menguji bagaimana seseorang individu itu dapat menginterpretasikan data. Yang ketiga adalah aplikasi, bagaimana individu tersebut dapat menyelesaikan masalah daripada soalan tersebut. Yang keempat adalah analisis, iaitu membuat perbandingan. Sintesis, bagaimana individu tersebut mempunyai kebolehan untuk mencantumkan idea. Dan yang keenam adalah penilaian, iaitu bagaimana individu tersebut dapat memberi hujah bersama dengan bukti-bukti yang benar. Apabila kita melakukan suatu tindakan, sudah pastinya ia perlu diiringi oleh strategi-strategi tertentu untuk memantapkan lagi tindakan tersebut. Oleh itu, di sini saya akan menerangkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mengasah kemahiran menyoal dalam diri individu. Strategi yang pertama adalah melalui pemerhatian. Apabila kita berada di dalam sebuah persekitaran yang baru, terutamanya persekitaran dalam perbezaan budaya, sudah semestinya kita harus membuat pemerhatian secara rawak tentang persekitaran agar kita dapat mendapat gambaran yang lebih awal dalam mengemukakan dan merancang soalan kita. Yang kedua adalah melalui pemerhatian ini, kita akan dapat idea untuk merangka soalan, iaitu daripada cara, gaya dan kemahiran komunikasi individu yang lain. Strategi yang kedua adalah dengan menjalin hubungan yang baik di antara individu. Yang pertama adalah menjalin hubungan yang baik ini kita boleh lakukan dengan cara belajar untuk memudahkan sesebuah percakapan dengan menggunakan kontak mata positif dan sentiasa tersenyum. Melalui jalinan hubungan yang baik ini juga, kita serba sedikit dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan pihak lawan kita. Strategi kemahiran menyoal yang seterusnya adalah dengan melayari internet. Seiring dengan kepesatan teknologi yang sedia ada, sudah semestinya ia amat memudahkan kita semua untuk mengakses pelbagai maklumat dengan lebih cepat dan mudah dengan hanya di hujung jari. Oleh itu, dengan kemudahan ini, individu tersebut haruslah mendapat mengakses latar belakang ahli perundingan lain berserta dengan organisasi yang diwakili oleh mereka. Strategi kemahiran menyoal yang seterusnya adalah menghadiri seminar. Dengan menghadiri seminar, sudah semestinya ia dapat meningkatkan kemahiran interpersonal individu tersebut. Yang kedua, dengan menghadiri seminar juga, ia sudah semestinya kita dapat membina keyakinan diri untuk mempengaruhi individu lain, terutamanya melalui bahasa tubuh badan. Kerana bahasa tubuh badan ini mempunyai dan melambangkan pelbagai maksud dan juga keyakinan diri kita. Antara strategi komunikasi menyoal yang seterusnya adalah dengan membina hubungan. Bagaimanakah caranya kita hendak membina hubungan sosialisasi yang lebih baik? Iaitu di peringkat pertama adalah menamaikan sikap kewibawaan, di mana setiap ahli perundingan yang berada dalam komunikasi perundingan tersebut haruslah menyemaikan sikap kewibawaan dalam diri mereka agar mereka dapat menghormati pihak kawan dan juga lawan. Peringkat yang kedua, perlunya ada sikap give and take, di mana dari dalam komunikasi perundingan dan untuk mencapai kata sepakat dalam perundingan tersebut, perlulah ada pihak yang memberi dan juga menerima agar dapat meningkatkan keyakinan dan saling mempercayai di antara satu sama lain.
Peringkat ketiga adalah harapan, di mana setiap ahli perundingan yang terlibat dalam komunikasi perundingan tersebut haruslah berjuang dengan gigih dan bersatu dalam mencapai kata sepakat dan meminggirkan beberapa konflik yang tercetus di antara mereka agar perundingan tersebut berjaya dibawa kepada level ataupun peringkat yang seterusnya. Selamat sejahtera, saya Gishantin Magisuan. Hari ini saya hendak membentangkan tentang tindakan dan strategi perundingan. Salah satu tindakan yang saya boleh diambil ialah mengadakan hubungan awal. Pertama sekali, saya akan mengenal pasti siapa saja rakan sejawat yang akan menjadi ahli dalam kumpulan perundingan yang sama. Ini termasuk ahli-ahli dari Malaysia serta wakil-wakil dari negara-negara lain yang terlibat dalam perundingan. Saya akan mendapatkan senarai nama dan maklumat perhubungan mereka dari pihak yang melantik saya. Selepas mendapat maklumat, saya cuba untuk menghubungi rakan sejawat. Selepas mengenal pasti rakan sejawat, saya perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Ini boleh dilakukan melalui email, panggilan telefon atau pertemuan secara berlangsung jika memungkinkan. Tujuan utama hubungan awal ini adalah untuk memperkenalkan diri saya, menyatakan hasrat saya untuk bekerjasama dan membina saling kepercayaan antara satu sama lain. Seterusnya, membangunkan komunikasi. Apabila berkomunikasi dengan rakan sejawat, saya akan memastikan berbicara dengan sopan dan hormat. Saya akan bertanya tentang latar belakang mereka, pengalaman mereka dalam bidang perundingan yang sedang berlangsung dan pendekatan mereka terhadap isu-isu yang akan dibincangkan. Ini akan membantu saya memahami pandangan mereka dan memudahkan proses bekerjasama. Saya akan juga menyelaraskan matlamat bersama. Semasa berhubung dengan rakan sejawat, saya akan mencuba untuk menyelaraskan matlamat bersama dan mencari bidang di mana saya boleh bekerjasama secara efektif. Ini melibatkan perbincangan awal mengenai kepentingan dan keutamaan Malaysia dalam perundingan tersebut serta bagaimana saya boleh bekerjasama untuk mencapai matlamat ini. Seterusnya, strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang saya telah pilih ialah tarikan fizikal. Tarikan fizikal boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, bahasa badan sejajar dan isyarat badan bersifat universal. Bahasa badan sejajar ialah berkomunikasi dengan ahli-ahli delegasi dari negara-negara lain. Saya boleh memahami bahawa bahasa Inggeris bukanlah bahasa ibunda saya dan mungkin terdapat ketidakselesaan dalam perkataan. Oleh itu, menggunakan bahasa badan yang sejajar dengan peserta-peserta lain boleh membantu dalam menyampaikan maklumat yang lebih jelas. Ini termasuk pengekalan postur tubuh yang terbuka menghadap orang yang berbicara dan menganggukkan kepala untuk menunjukkan pemahaman. Seterusnya, isyarat badan bersifat universal. Terdapat isyarat badan yang bersifat universal atau boleh difahami oleh pelbagai budaya. Contohnya, senyuman adalah isyarat yang umum untuk menunjukkan keramahan dan kesopanan. Oleh itu, dengan menggunakan isyarat-isyarat badan yang mudah difahami oleh semua pihak, saya boleh membina jambatan komunikasi yang lebih kukuh tanpa mengira latar belakang budaya. Seterusnya, kontak mata yang sopan. Kontak mata adalah aspek penting dalam komunikasi antara budaya. Saya boleh menjaga kontak mata yang sopan ketika berbicara dengan orang lain, kerana ini menunjukkan rasa hormat dan ketekunan terhadap apa yang mereka katakan. Kontak mata yang terlalu kurang boleh dianggap sebagai kurang minat atau kurang percaya. Justifikasi untuk strategi komunikasi tarikan fizikal ialah tidak bergantung kepada bahasa lisan yang sempurna. Dalam perundingan antarabangsa, peserta mungkin mempunyai tahap kecekapan bahasa Inggeris yang berbeza, tetapi bahasa badan dan isyarat badan adalah cara alternatif yang boleh membantu memahami dan menyampaikan maklumat yang lebih jelas. Seterusnya, isyarat badan bersifat universal dapat mengurangkan kekeliruan dalam komunikasi dan membantu mewujudkan persekitaran yang lebih mesra. Ini boleh meningkatkan kefahaman dan kepercayaan di antara semua pihak dalam perundingan. Kontak mata yang sopan adalah tanda hormat dan kesopanan yang penting dalam mengurangkan perbezaan
budaya. Dengan menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lain, saya dapat memupuk hubungan yang baik dengan peserta dari latar belakang budaya yang berbeza. Terima kasih.